Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan. Maafkan diri saya di atas kelewatan yang berlaku, biasalah. Sedangkan komuter pun biasa lambat dulu. Apatah lagi live ni kita tak boleh lah nak dan buat pertama kali rasanya lambat ni. Okey, mana hari ni kita ada apa kawan? Hari ni kita niaga popiang. Karipap. Burger stadium ni. Saraga Burger kita. Ini kira pegang franchise burger terkenal di Kuala Lumpur. Caterpillar ni adalah syarikat yang memeniagakan burger. Betul. Ni isi dia. Burger. Ni roti dia, ni isi dia. Banyak ilmu. Jadi kita jual burger ilmu ni. Burger ilmu. Okey. Sempoi. Jadi mana? Apa nak kena cakap? Saya tak pandai walaupun saya duduk tengah ni. Mula dulu. Okey. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan macam biasa, apabila kembalinya saya di depan saya ada buku-buku ni, kuih tu barang tepi. Kena suling juga. Tetapi buku yang kita ada ni tuan-tuan macam-macam cerita ada dalam ni. Hari ni kita nak share lah dengan anda. Caterpillar. Bukan hak ulat beluncah tu. Bukan. Tu caterpillar. Ada beza Ada beza. Kalau 125 catalyzer. Tu lain. Tu barang mak rempit. Okay. Catalyzer ni caterpillar. Jadi saya banyak soalan saya nak tanya saya buku-buku ni. Sebab tak ada seorang pun pernah cunggit mai tanya saya nak tulis buku ke tak. Apa dia pegang saya tak pandai ke mana? Saya tak bagi tahu lah. Saya bagi tahu. Camdek. Saya orang tak pukul anak sindir menantu. Macam tu lebih kurang. Okey, hari ni kita ada buku dengan kita. Macam biasa kalau ada buku, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di rumah dengar cerita, beli seluar jeans, beli baju semua, dah banyak kali buat dah. Buku ni jangan-jangan kita main tapi kita kena sentiasa beli. Okey. Beli kalau tak baca tak guna abang, betul tak abang? Sebab apa saya tengok dia jadi satu trend kita suka beli buku tapi tak baca. Macam dulu saya start dengan macam tu juga mula-mula. Biasalah bandar nak bagi rak buku cukup. Kan ada tempat kosong. Saat ni tak nampak tempat kosong. Nampak tak baca buku cukup. Padahal tak baca pun ada senerai tu. Tapi lepas lama sikit tu bandar saya rasa bersalah. Saya rasa bersalah apabila saya duduk di katil saya bandar. Saya tengok buku-buku yang ada tu. Saya tak tahu isi dia. Jadi saya rasa betapa munafiknya diri saya ni apabila beli banyak-banyak keluar daripada kedai buku dengan ni lah. Dulu kan ada tu apa ada voucher buku. Satu Malaysia. Buku tak biasa nak eja pun tak tahu nak sebutnya pun beli. Sebab free. So waktu tu dah saya di situlah inisiatif saya ambil yang mana saya rasa saya kena start dengan buku NIP. Saya start dengan buku NIP apabila saya boleh baca buku. Ni saya share lah saya. Tak tahu sangat ni saya share baca buku yang nipis ni baru habis barulah saya rasa puas. Daripada situ barulah saya boleh ni nala-nala punya kamus dewan mau satu macam punya duk baca. Hari ni buku nipis semua. Hari ni buku nipis semua. Dia nipis bila timur-timur je terbaik. Sebab apa? Kita nak lahirkan minat membaca ni abang sebab apa pelan lama pelan duk. Dah. Macam tadi, saya share sikit. Pasal apa? Saya lambat saya pergi syuting ke mana kan? Syuting ke mak hantu. Baju tak tukar duk konti lagi. Ya, sampai-sampai tu masuk tuan. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi di sana abang satu benda yang saya nampak saya ni orang baca skrip pakai kertas. Saya ada benda tu. Saya kena baca skrip ada kertas. Depa bagi iPad. Depa bagi iPad. Scroll ni. Saya tak boleh ingat benar. Mungkin lampu yang ada di iPad tu buat saya keliru kot. Saya tak tahulah. Jadi apa yang saya sebab tu saya suka buku. Apa-apa benda kat materi saya suka pegang dan baca. Saya suka that rasa yang sebab berapa tak tahu ni. Tu. Saya rasa saya mencintai perbuatan itu. Bukanlah kata contoh. Andai kata saya rajin membaca. Saya suka baca ni tak kira apa-apa saya mesti baca. Di iPad ke di kepala pancok ada tulis pun saya mesti baca. Tapi saya tak dapat feel tu membaca apabila saya ni bukan orang baru ni yang kelas online, buat kerja hantar iPad. Jadi saya attach dengan buku ni apabila saya pegang dan membaca. Itulah sedikit sebanyak saya boleh kongsikan dengan anda. Cakap banyak tak guna kalau tak ada buku di rumah. Betul. John, malam ni kita juga ada saudara Rashdan. Rashdan adalah penerbit Caterpillar. Jadi kalau hang nak minta terbit buku kalah lah nak. Saya sebab takkan minta dia cakap kok ni je. Dia tak kalah terus sini lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah confession. Garasi dah announce tak akan stream buku. Tapi kita ada janji dengan Caterpillar. Satu janji yang dibuat sebelum saya putuskan bahawa oleh kerana begitu banyak beban kita nak buat fokus, maka kita tumpu pada musikal dan kita tumpu pada konten isu semasa.
menjadikan stream buku macam petang tadi saya ulaskan kepada anda bahawa kita tak akan stream. Tapi kita ada janji dengan Caterpillar kita bawa. Dan Caterpillar bawa kali ni belanja sakan edisi dia. Jadi malam ni tuan-tuan, selain daripada saya akan bercakap tentang seseorang yang sangat penting dalam dunia sastra Malaysia, iaitu T. Alastair, Allahyarham T. Alastair, yang lahir pada tahun 1949 dan kembali ke rahmatullah tahun 2004. Anak Terengganu, seorang guru bahasa Inggeris yang dedikasi, menguasai 2 bahasa dengan baik, tetapi dianggap sebagai antara penyair Melayu penting dalam puisi Melayu moden, terutama bagi saudara yang follow penulisan puisi daripada tahun 60-an sampailah tahun awal 2000-an. Ini saya nak perkenalkan buku utama. T. Alastair ni macam sentimental lah untuk saya, sebab tu bila Caterpillar datang pula saya tak hoek-hoek kata aku dah tak stream dah buku, kerana ini satu-satu orang yang terakhir selepas saya turun ke liang lahat untuk jenazah ayah saya. Inilah orang yang terakhir saya turun ke liang lahat untuk menguruskan jenazahnya sebelum ketika majlis pengubumian. Jadi ini adalah penyair besar yang hebat, tetapi agak tersisih daripada dunia sastra tempatan ketika dia hidup, di mana satu-satu kalau nama yang saudara semak yang puisi-puisinya sangat luar biasa tetapi tercicir daripada banyak anugerah-anugerah nasional, kerana politik anugerah pada waktu itu tidak menyediakan ruang untuk seorang penulis yang hebat. Tapi kita tak mau cakap tentang politik anugerah itu, biarlah dunia sastra yang bercakap, kerana garasi adalah medium stream je. Jadi buku yang kami offer pada saudara malam ni, tak apa, kita berniaga kemudian John. Aku tanya. Dia ada hang kata tadi pasal buku tebal ni. Aku ada satu masalah. Sambil-sambil tu nak cong buku tu. Cong buku tu. Aku ada satu masalah. Cong buku tu. Orang tak pernah buat ni. Saudara, ada satu sajak yang sangat popular. Yang kemudian dia dijadikan filem. Sajak ni popular. Dia jadikan filem. Tajuk dia satu je, Lebaran. Kata-kata dia, bulan di atas kuburan. Bertahun-tahun menjadi perbincangan. Bertahun-tahun menjadi perbincangan dan orang tafsir macam-macam. Jadi saudara fikirlah malam ni kita nak jual buku T. Alastair yang kita nak jual ni mempunyai 139. Nanti kerana buku ni saudara harus ingat dia adalah inisiatif Caterpillar. Kerana buku ni semasa arwah masih hidup tak pernah diterbitkan. Caterpillar yang ni Rosdan, lagi hang tak bercakap pula. Habis semua. Belek buku. Kita belek buku. Dia bercakap. Rosdan akan cerita bagaimana usaha Caterpillar sebagai generasi baru yang ingin menghargai seseorang yang mereka rasa tercicir daripada sastra Malaysia, dan mereka menyusun 139 pujang. Cerita sikit Rosdan. Sebab yalah macam Abang Zainal kata tadi, dia meninggal pada tahun 2004 kan. Jadi dah berapa tahun dah, 16 tahun macam tu kan. 17 tahun macam tu. Jadi kita ni bertuah lah sebenarnya, Caterpillar ni bertuah sebab saya dipertemukan dengan keluarga dia melalui Aina Muayyan dengan Wan Azriq waktu tu. Jadi mereka bawa saya jumpa keluarga dia. Memang keluarga dia memang tengah mencari penerbit lah sebab mereka tahu ada beberapa, mereka ni dah kumpul tahu, ada buat Excel semua, dokumen semua karya-karya dia yang pernah terbit dalam majalah, dalam akhbar apa semua. Jadi dia jumpa kami, dipertemukan, dia pun mencadangkanlah untuk terbitkan puisi-puisi dia belum pernah terbit selama kira sepanjang hayat dia lah. Jadi daripada situ kami pun mulalah proses untuk pergi ke rumah dia, pergi scan karya-karya lama sebab dia ni seorang yang sangat teliti tau. Masuk bilik dia tu, bilik dia memang tak diusik setelah kematian dia. Sebab memang dia ni memang seorang yang macam kira orang kata kalau orang masuk bilik dia macam jadi macam ralat lah. Jangan sentuh-sentuh barang ni kan. Jadi benda tu macam masih diamalkan, keluarga dia rasa macam tu lah, macam dia tak sentuh sangat barang-barang arwah lah waktu tu. Jadi sampai sekarang memang bilik tu memang sama macam waktu dia tinggalkan. Memang still ada kat papan putih tu apa yang dia tulis, event-event yang dia akan pergi, acara-acara dia akan pergi. Lepas tu dalam file-file tu memang dah tersusun semua sajak-sajak yang dia pernah terbit, dah tulis dah. Kalau ada kereta akhbar tu dia akan gunting, dia akan masuk simpanan file cantik-cantik, semua dah memang dah ready siap dah. Kami tinggal cuma nak semak balik, nak pastikan sajak-sajak yang ada dalam ni tak pernah muncul dalam buku-buku dia sebelum ni lah. Dan keluarga dia memang sangat membantu lah. Memang kalau saya datang tu siap bagi makan apa semua. So memang sangat seronok lah buat benda ni. Dan sebab waktu tu pun orang muda dah mula mengenali balik lah T. Alastair ni kan. Jadi daripada situ dia
mudahlah untuk kami perkenalkan sosok ni pada khalayak muda sekarang lah. Daripada situlah. Saya baca sajak ni, siapa yang ambil SPM pada zaman saya yang menggunakan buku lukisan zaman. Jadi generasi yang ambil SPM tahun 80-an, iaitu tahun 84, menggunakan lukisan zaman. Kemudian mereka barulah di penjuru matamu. Selepas era saya di penjuru matamu. Tapi saya rasa kedua-dua buku menempatkan sajak beliau. Iaitu zaman saya pun ada juga bang. Ya. Pembeli masa sudah. Pembeli masa sudah. Zaman saya adalah sungai yang mengalir di depan rumahku. Puisi dia yang digunakan untuk peperiksaan sijil peperiksaan Malaysia SPM. Saja dia hebat tuan-tuan. Saya pernah cakap dalam stream Abang Ramli Sharif mengenai haiku yang agak sukar, tapi dia ada kebolehan menulis haiku yang baik, iaitu dia belajar bagaimana Jepun menulis puisi tiga baris yang terkenal tu, haiku, dan dia menulis haiku. Tapi waktu tu saya fikir kata orang tak begitu menghargai bagaimana haiku ditulis dalam perspektif bahasa Malaysia. Betul. Untuk saudara, kita beritahu kata malam ni, terutama saudara yang ingin membaca puisi yang indah dan mudah. Tapi saya beritahu juga kata ini adalah penyair hebat, dia bukan penulis puisi-puisi yang biasa. 139 puisi ini kita gabungkan dengan seorang lagi penyair satu generasi daripada beliau, iaitu Rudi Mahmud. Rudi Mahmud ni daripada seorang penulis, beliau meninggalkan dunianya sebagai editor. Siapa yang dulu tengok Fantasi tu tahulah, majalah Fantasi tu. Kemudian beliau menjadi kontraktor dan menumpukan dalam bidang perniagaan. Dia meninggalkan dunia sastra agak lama dan Caterpillar berjaya menjejak dia. Ini buku pertama dia bang. Dah berapa tahun dia, puluhan tahun menulis, ni buku pertama ini dia. Ini buku pertama dia. Beliau tak pernah menulis penyair buku. Kerana dia tengah-tengah namanya meningkat naik, dia fikir kata menjadi penulis mungkin taklah begitu menjanjikan apa-apa. Dia menjadi kontraktor. Jadi kalau saya jumpa dia di USM pada tahun 1991, dia pun dah lupa dah. Kami pun tak bercakap pasal sastra. Kami lebih banyak bercakap tentang macam mana nak masuk tender, mendaftar jadi kontraktor. Walaupun pada waktu 80-an dia sangat dihormati kerana dia adalah seorang penyair hebat kelahiran daripada Kelantan. Jadi satu lagi usaha yang ini, mereka mengusahakan sajak-sajak yang tidak pernah ditulis, yang tak pernah diterbitkan oleh penyair ini, yang setelah kembali ke Rahmatullah dia kumpul dapat 139. Caterpillar juga berusaha membawa lelaki ini kembali dengan bukunya yang pertama, kerana dia juga dianggap sebagai antara penyair muda yang sangat menyerlah pada dekad 80-an. Jadi orang Terengganu, orang Kelantan, Rudi Mahmud, 3R lah, Rudi, Rosli dengan Rahimidin. Kemudian kita ada nak memperkenalkan pada saudara cover dia ni macam moden lah, baru lah, nampak. Anime. Budak-budak muda suka. Budak-budak muda suka anime. Okay, ini cover yang memang tak ada orang muda lah. Kenapa buku kau tak buat cover je ni? Buatlah bang. Kau buat lebih kurang je cover. Anime juga bang. Ada. Waktu abang tak boleh nak lukis sangat sebab abang Non handsome, tak boleh nak lukis kartun. Cover line nampak betul nak tulis buku. Lepas ni. John jago tu ya. Memang lepas ni buku kumpulan puisi Labun John akan dikeluarkan oleh Caterpillar insya-Allah. Dan kita keluarkan bersama dengan Daftar Mimpi Abdullah Husaini dalam buku ni, dan juga seorang penulis muda, iaitu kata-kata muncul di cermin, Hidayah At-Tamizi. Jadi ada 4 buku dalam combo yang dikepalai oleh penyair yang telah pun pulang ke Rahmatullah. Seorang penyair senior, saya fikir dah berusia 60 tahun sekarang, dan 2 penulis muda. Untuk membolehkan saudara memiliki 4 buku puisi yang saya fikir relevan, disebut sebagai puisi-puisi Melayu moden ni, 4 ni, dengan harga RM80. RM80 termasuk pos bang. Termasuk pos, plus pos. Termasuk dah. So tak payah kira-kira dah berapa pos. Oleh kerana Caterpillar dia ada terbit banyak buku tuan-tuan. Lepas tu saya bengang-bengang juga stream buku ni. Tapi dia panggil benci dan cinta, dia panggil. Saya faham industri buku ni tuan-tuan masalah ketika mereka menerbitkan begitu banyak judul kerana mereka mengharapkan festival Kuala Lumpur World Book Capital dan juga Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Tapi tahun 2020 tak dapat diadakan, 2021 tak dapat diadakan. Jadi banyak penerbit-penerbit buku telah menerbitkan buku dengan begitu banyak judul, tapi tak dapat nak dijual. Kerana 2 tahun Covid, kerajaan tak menganjurkannya. Jadi timbullah lambakan buku. Tapi saya kata pada Rashidan, kata tak apa malam ni limitkan 25. Tuan-tuan, kita cerita terus terang je lah.
Kalau tanpa sokongan tuan-tuan, saya beritahu pada satu masa data saya telah menulis artikel ni, saudara boleh rujuk je dalam KRWBC Astro Awani. Pada satu masa di Malaysia terdapat 500 lebih penerbit yang menerbitkan buku. Dari kalangan usahawan penerbit muda yang bayar-bayar Rashidan ni, terdapat 70 lebih penerbit. Sekarang generasi Rashidan ni yang menerbit kurang daripada 5. Berarti yang lain semua dah gulung tikar. Kerana sambutan terhadap pembukuan Malaysia menjadi lesu dan lemah. Jadi bila sebut saja kata-kata Pilar, saya bengang-bengang juga pasal stream buku ni tuan. Tapi rasa fikir kata inilah satu daripada kumpulan anak muda yang masih ada menerbitkan buku, aktif menerbitkan buku. Marah macam mana pun, sayang tu ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan lock combo. Bagi memastikan ini satu daripada 5, saya ingat yang lain semua dah gulung dah tuan-tuan. Syarikat ni bertahan. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia punya, tuan punya ni dia engineer. Engineer ni dia punya binaan sasa sikit. Binaan diri dia sasa. Jadi dia curucuk dia cukup. Piling dia kuat. Orang lain berniaga 2 tahun tak boleh tukar Mercedes, perniagaan tu gagal. Orang lain berniaga 2 tahun. Tak ada Alphard. Alphard tak ada. Alphard jangan sedih, ada kawan besar. Jangan sebut. Backfire. Tutup. Orang lain berniaga 2 tahun, tak dapat bercinta dengan artis sebagai seorang penerbit ataupun usahawan Melayu yang berjaya, tutup. Tapi Rashidan satu daripada jumlah kecil yang masih ada. Jadi tuan-tuan, saya malam ni taklah stream dengan kata belilah. Saya stream dengan kata tolong belilah. Kalau saudara nak combo yang banyak, ini 800. Saya kata Rashidan, malam ni dan selamatkan dulu apa yang boleh. Dapatkan dulu tunai yang ada. Mana buku yang Rashidan rasa boleh memperkenalkan Caterpillar dengan penonton, bagi. Supaya rahsia ni bila dia dah kenal, dia dapat 8 buku, dia baca buku 8 ni, cerdik dia nanti meningkat. Ataupun anak dia dulu, dia tanya sepatah je. Dia bagi anak dia baca buku, dia tak tanya pun anak dia datang berpatah-patah. Jadi dia kata bagus Caterpillar ni. Jadi. Anak saya bersyarah kat saya pergi sampai malam. Okay, jadi dia keluarkan juga combo khas 8 buah buku 100. Jadi malam ni tuan-tuan, kempen utamanya sebelum saya pergi pada quality, saya akan bercakap dulu. Saya merayu tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan mahukan penerbit-penerbit, nak sebut mahukan tak ada, tinggal upah kerat je. Ni masih wujud tuan-tuan. Dulu kalau sebut penerbit buku, kita kena sebut penerbit 4 kali ganda. Dia pun beratok ni, penuh. Panjang. Kalau nak susun penerbit ni lebih banyak penerbit buku daripada pembeli buku. Sekarang dulu. Ini penerbit buku, satu buku, betul. satu penerbit 50 buku. Hak beli je satu. Tak habis baca satu lagi dia dah keluar bertujuh dah. Jangan lupa lock je. Hang baru dapat duit drama. Mesti banyak perbayaan. Unlock dua-dua. Lock yang 100 pun unlock, 80 unlock. Yang ini dia standby-kan 25, dipanggil buku rencam. Yang banyak buku-buku ni begini tuan-tuan. Campur-campur lah bang. Bercampur-campur buku rencam. Kejap lagi tuan-tuan. Saya mohon dulu tuan-tuan. Admin akan report dekat saya spotting lock dengan forcing lock. Spotting lock adalah bila saya sebut saja tolong, kerana ini satu daripada 2, 3, 4 ataupun tak sampai 5. Sebab dalam artikel saya tu adalah artikel yang merujuk kepada siasatan industri. Daripada 70 lebih, zaman bocor buku kau tu. Bila bocor buku kau tak ada, tinggallah hanya para pahlawan yang masih bertarung. Jadi salah seorang pahlawan ni adalah Caterpillar. Jadi saya nak tengok dulu spotting lock. Boleh lock mulai sekarang, combo yang ni dulu. Support combo ni dulu, 800. Ini adalah kita panggil combo beri nyawa. Lock dulu, saya nak tengok spotting lock. Lepas tu saya akan bandingkan pula forcing lock. Forcing lock ni, saya dah cerita detail. Mereka tengok ni macam cerita hidup aku. Baru mereka nak beli. Ni macam cerita apa kat kampung aku. Ni macam cerita hutan haji. Baru mereka nak beli. Okey. Tuan-tuan, admin boleh buka lock sekarang untuk tu. Sementara saya nak tanya dengan ni hang duduk tengah, hang jadi host lah. Ya. Saya tanya. Loh, dia cerita dah tadi ni, mesti korang cerita kali lagi. Buku baca 2 kali tak luntuk ilmu dia. Cerita syuting 2 kali pun tak luntuk bakat dan saya tak cerita balik. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan perempuan. Jangan kira saya mic pada mana. Daripada mana saya mic tu, kenapa saya berada di tempat tadi tu adalah disebabkan saya banyak membaca. Amboi mak.
Ni forcing. Kapan lock lepas John cakap ni dipanggil forcing lock, bukan sporting lock. Yang mana lock masa saya cakap dia sporting. Sebab apa? Tadi saya dah cerita dah. Saya baru balik. Bukan baru balik pun. Di tengah-tengah syuting. Di tengah-tengah syuting di rumah Ayah Zan. Rumah Ayah Zan KL Gangster tu. Tak tahu apa jadi Ayah Zan. Kampung baru. Mati dah kapal tak tahu Syah ke Ayah Zan tu. Tak tahu kena buku dengan gangster. Saya tinggal Sat. Sebab saya apa? Saya main untuk memperjuangkan buku. Dia nasib masyarakat. Saya tinggal tuan-tuan dan perempuan kehidupan glamour saya. Dalam dunia ni drama. Saya nak keluar ni. Filem pendek ni. Filem pendek. Apa hal datang stream buku betul tak? Betul. Ni depan rumah macam ni abang saya nak keluar tadi. Jenuh tapi saya kata saya pergi garasi dulu lah tu. Mai sini terus nak bagi konti. Ni saya berdiri sikit lah bagi orang nampak. Seluar askar dengan pakai boot dengan topi-topi in semua. character lagi bang, in character lagi. Jadi itulah tuan-tuan, kalau saya boleh mai sejauh itu naik motor dengan Mak Rempit Azal, sebab saya tak mau tadi naik kereta sebab tak pergi jam. Nak sampai on time. Tara ni saya main untuk memperjuangkan. Dan tuan-tuan tolong pasal dia pun nak kena settle sama Azan tu. Langgap macam-macam rempit tadi. Dia kira atas tanggungjawab sendiri. Saya kata saya nak sampai selamat ya. Selamat hang punya. John syuting filem pendek cerita hantu. Cerita hantu. Oleh kerana filem tu tak akan seram tanpa Don. Kerana John bila John datang, hantu-hantu pun datang sekali sebab tak semua orang tuan-tuan. Dia pasal dia anak hantu. Jadi penerbit tu nak ambil kos rendah menyeru hantu. Bawa John pasal package. Betul. Terus datang Langsia, Pontianak. Dia tak pakai ekstra bang Don. Punya jahat. Dia pakai realnya. Contoh ekstra boleh saja pegang pinggan di dapur lempak kan. Dia pun tak mau. Dia pun mau suruh. Saya kena pujuk dia. Bangkak, terjun. Tu. Dia pun macam tu. Jangan bawa syuting. Bawa syuting. Jadi anda tolonglah. Tengoklah sama-sama hari ni syuting ke tak syuting tu saya dah bagi tahu dah lah ni. Benda yang paling penting abang hari ni kita nak bagi tahu ialah buku. Ni abang saya nak share sikit. Satu baru ni saya tengok satu movie orang putih. Saya tengok satu movie orang putih dia cerita pasal end of time lah. Mamat ni orang semua dah mati, dia duduk dengan anjing dia dengan Robert dia sekok ya. Robert ni orang sana tak ingat Robert putih pula. Lepas pada dia satu hari tu benda yang dia preserve lepas pada dah kiamat ni lepas pada dah apokalips semua benda yang dia preserve adalah buku. Dan apa yang dia buat, dia potong tulang buku ni, dia digitalizekan buku. Dan benda yang menarik apa yang saya boleh share dengan anda hari ni, dia buka ni, di kulit dia kawan baik dia bagi buku. Tulis nama dia lah, kata Osman, bagi kat dia ni kan, semoga hang cerdik jangan jadi tongong. Sebut nama filem tu. Yang Tom Hanks tu. Tom Hanks tu apa nama dia? Flinch. Ya kot. Pasal apa? Malam tu Abang Jo dah sebut dah memancing di Jupiter. Depa komplain cari tajuk memancing di Jupiter tu terjemahannya. Carilah bahasa Inggeris. Fishing at Jupiter. Fishing at Jupiter. Dia cerita nama dia Flinch. Cerita pelakon dia Tom Hanks. Cari Tom Hanks jumpa lah. Jumpa paling baru tu. Robot sikit tu. Anjing seko. Betul. So bila saya tengok teman-teman dekat situ orang lain mungkin adegan tu bagi depa tak penting. Bagi saya orang yang suka buku, bagi saya benda tu signifikan abang. Sebab apa? Apabila orang tak ada, kita buka satu buku yang orang bagi hadiah kat kita tau. Benda tu dia akan rasa walaupun kita tak tahu buku tu, kita dah lupa dah kita pernah baca ke apa, kita tengok nama orang tu dengan ingatan tulis ikhlas orang tu terhadap kita boleh ingat konten buku tu. Bagi saya benda tu adalah satu benda yang besar. Kadang kita bagi ada, kita bagi saja. Ni ambillah buku ni apa kan. Kita boleh start barang ni. Sebab apa? Bagi saya satu masa nanti. Bukanlah ni. Apabila orang tu dah besar ke apa ke. Sebab saya memandang daripada perspektif ni lah. Abang Nona macam mana Al-Quran jugalah. Ayat-ayat Al-Quran tu kan. Buku ni waktu saya baca waktu kecil, saya faham macam lain. Katalah buku nipis kan. Saya faham tu macam lain cerita dia. Kata even surah kan. Saya dulu fikir tak boleh nak faham. Apabila kita makin dewasa, kita makin kenal orang, kita tengok benda, kita baca banyak benda. Buku ni dia bagi cerita lain pula kita. Padahal buku yang sama. Kefahaman yang lain. Kefahaman yang lain daripada apa yang kita lalui. So sebab itulah saya memandang besar lah buku ni lah hidup saya. Macam sampai hari ni pun saya still beli buku. Walaupun tak ada lah beli sebulan tu. Kata 50 buku tu, satu buku saya jumpa. Sample lah buku ni, tajuk dia siapa tulis ni. Satu macam ya. Saya akan belik dan juga saya akan beli buku tu. Sebab apa? Bagi saya kalau saya nak bagi kat siapa-siapa, saya dah betul-betul habis baca, selain saya akan bercerita kat orang tu. Saya akan cerita kat dia bagi seronok setengah jalan. Hang nak tahu? Nah, ambil. Aku bagi. Macam habis. Macam habis. Nizam, berapa saya boleh dapat Sporting Lock Kita dah ada 25. Okey, bagi sampai habis lah Sporting Lock unlimited. Sebab kita sedang menjalankan operasi. Tapi saya yakin dia orang boleh bernafas tuan-tuan sebab dia orang boleh keluar buku baru.
Maksudnya dia ni antara satu. Dulu kita bawa Zakir tu antara penerbit yang masih aktif. Sebab ada 3 buku baru. Tapi saya nak settlekan juga buku ni dulu. Supaya buku ni berkualiti tuan-tuan. Supaya tuan-tuan ambil untuk bacaan rencam. Bacaan rencam ni hang cerita. Boleh. Ramai daripada tadi duduk saja. Aku dengan John hari sembang. Dia terkesima dengan John. Saya tolong. Dia makai. Saya ada pakai. Dia bukan set makan. Dia orang memakai. Ni kalau aku tarik habis busuk ni keluar ni. Relai ni hidung dia letak atas meja. Ni geng-geng ni. Dia mami jarum je, tapi jarum dalam badan. Okey, hang set tak? Ini. Kali sana, kali satu buku daripada 8 yang ini antara lah. Buku belanja dulu. Sebab kita ada banyak, ada lebih 80 buah buku sebenarnya. Jadi ni antara yang saya bawa ni tak ada sebahagian sajalah. Jadi kalau Caterpillar ni sebenarnya dia ada 2 jenis buku lah. Kalau yang buku yang ada kat depan ni buku puisi kan. Kita pun ada buku sastra, buku cerpen. Tapi yang ni kita ada juga buku medik ada, buku kerjaya macam contohnya Kru Rel Langit ni pasal orang yang di lapangan terbang, pramugara, pegawai immigration, maksudnya cerita dia sebaik tabir lah. Kita memang banyak cerita-cerita macam tu. Tapi yang paling banyak buku medik lah. Macam ni ada Aku Budak Medik. Aku Budak Medik ni memang cerita tentang pelajar perubatan, dia cerita macam mana dia dekat universiti, dekat hospital jadi HO kan. Kira pengalaman masa mula-mula dia nak bekerja di hospital lah. Itu antara buku ni lah. Satu lagi macam mana ni? Ni, Cakap Ayam ni. Saya dah pegang siap dah. Betul. Dia dah nampak dah tu tanda-tanda dia. Cakap Ayam Seorang Doktor. Ini memang kita dah ada 4 buah buku. Cakap Ayam Seorang Doktor yang sekarang Cakap Ayam Seorang Doktor yang keempat lah. Kira memang buat siri. Memang ini ditulis oleh doktor-doktor perubatan memang bertauliah lah. Jadi maksudnya dia memang kerja di hospital atau klinik kerajaan ataupun ada juga yang swasta. Dan ada juga pharmacist, dietitian. Macam-macam mereka ni kongsilah pengalaman mereka tentang dunia kesihatan, perubatan. Jadi kita memang sebenarnya Caterpillar ni antara kira macam mission kita lah. Kita nak sampaikan informasi kesihatan tapi dalam bentuk santai. Sebab biasanya sekarang kan orang selalu dapat WhatsApp pelik-pelik kan. Kalau pakcik-pakcik, macam-macam kita selalu dapat WhatsApp mungkin pasal kesihatan yang tak betul kan. Jadi kita nak sampaikan dalam bentuk yang lebih orang kata mudah diterima lah. Jadi kita dah sampaikan dalam bentuk cerita. Ada cerita kelakar, cerita seram pun ada. Kalau cerita yang misi ada satu buku misi. Kalau kata nak pergi berlakon, nak kata doktor kita tu kat markah tu boleh lah. Boleh lah dapat sikit kan. Kena sikit. Dia tak ada lah. Kanser otak awak ni, saya kata dengan saya boleh tarik dia keluar. Tak pakai ayat doktor tu. Tulis skrip tu tulis tak ada ilmu. Tuan-tuan. Rasdan ni yang saya kenal lah. Kalau saya pergi minum dengan dia tuan-tuan. Saya dah 4 gelatih, dia baru 2 tegur. Nampak desperate tuan-tuan. Malam ni dia bercakap banyak. Saya kenal lama budak ni. Kau tidak cakap? Dia balik pada UK. Hantarlah arkitek mana. Engineer kan? Arkitek. Arkitek ni mana? Arkitek lagi dah. Lukis bangunan ni. Saya terkejut dengar dia bercakap. Ni kira paling banyak lah tahun ni. Bukan paling banyak, saya ingat paling desperate ni. Tuan-tuan loh banyak sikit. Tuan-tuan tu sungguh. Ni cerita kadang-kadang. Saya stream ni kan kita tak mau fake. Terus saya kata malam ni saya panggil Caterpillar datang. Saya aim satu jumlah jualan. Adalah untuk memastikan kalau ada judul yang mereka ada. Sekurang-kurangnya print 4 buku baru ni pun cover dulu. Sementara buku ni nak menanti. Kalaulah tahun depan PBKL ada. Kerajaan benar. Aku rasa tahun depan kerajaan benar kan kot. Itulah harapnya. Pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Mereka akan dapat cash flow yang lebih baik. Jadi untuk memastikan sekurang-kurangnya malam ni saudara membeli. Selain saudara dapat buku oleh kerana latar belakang Rasdan adalah arkitek dan partner dia adalah doktor. Partnernya adalah doktor di Terengganu. Maka selain daripada mereka mencintai sastra, mereka menerbit buku-buku sastra tulen, mereka juga banyak membawa buku-buku daripada kalangan kumpulan profesional yang jarang ditulis dalam bahasa mudah. Itu buku doktor banyak doktor lah. Doktor gigi pun ada, doktor Pak Razi, partner dia adalah doktor. Dia ni arkitek. Yang okey, hang sambung lagi buku lain dah. Ni buku ni dalam tangan aku. Buat puisi hanya risau aku tolong kan. Tapi mungkin ada yang macam tak naklah baca buku medik kan. Tak apa, kita ada buku lain. Jangan risau. Bukan buku medik je. Macam ni buku Kitab Para Kucing. Ni memang saya cadang untuk isi keluarga lah. Kira sebab dia cerita-cerita pasal orang yang bela kucing. Siapa yang bela kucing tu nak tahu pasal macam mana nak bela kucing, apa penyakit siapa. Jack supaya barang kucing orang suka kucing, memang suka kucing. Dia kucing duk tangkap apa tu? Mau belilah tengok. Dan memang kita dalam tu kita tulis kita jemput doktor haiwan sekali untuk penulisan tu. Jadi bukanlah maksudnya orang
duk melabun pasal kucing tu macam bukan merepek-repek juga. Ada juga fakta-fakta dia. Bagi anda yang tak tahu ni, dia bukan semata-mata buku tau. Macam saya orang ingat macam novel, dia ada kartun-kartun ni menarik. Betul. Menarik nampak? Kucing cakap Kucing tu cakap berapa umur hang. Dia cakap utara Manan. Berapa umur hang? Ni mesti kucing Kedah Alamak. Kucing cakap Kedah. Dan buku kita memang semua macam tu lah. Maksudnya memang ada ilustrasi kalau perasan ada ilustrasi. Jadi memang sesuai lah kalau anak-anak nak baca, orang remaja nak baca kan. Dia ada ilustrasi, at least dia santai lah, tak adalah macam serius pasal medik je kan. Tak, maksudnya memang ada macam-macam jenis. Ada juga yang Hak ni jatuh bawah apa ni? Yang ada buku apa ni? Ini cerpen. Ni free tak? Ni masuk free pula dah. Ni masuk 800 masuk. Memang. Jatuh Ini juga standard. Saya baru nak buat macam ni. Lain kali ajah lah buku aku je dong. Kita saya rusuk bawah ni. Tak apa. Ini cerpen lah. Sebab Selain puisi, kita ada juga buku cerpen. Tapi kita lebih banyak puisi daripada cerpen lah. Ni antara yang terawal juga. Abang Zainal memang ada juga dalam ni lah. Ini cerpen orang kata dia dari Semang Majlis. Saya nak terangkan bang dari Semang Majlis saya. Cerpen-cerpen yang dipanggil sebagai modern urban lah. Kalau saudara biasa tengok filem apa tu urban apa? Yang popular tu. Alah, yang dia nak mati, dia elak-elak mati juga. Bersiri-siri tu. Matrix. Bukan Matrix. Dulu popular urban apa tu? Alah, cerita kadang-kadang Final Destination. Kalau saudara penonton Final Destination, ni karya-karya yang dipanggil sebagai modern urban yang ditulis oleh ramai penulis yang cenderung kepada magis urban ni. Dia macam ada real tapi ada elemen fantasi sikit ataupun yang magic sikit lah. Ini saudara patut baca je sebab barang magic. Barang magic ni antara yang basic. Kalau saudara nak pergi barang magic yang lagi tinggi untuk baca sampai The 100 Years of Solitude karya Gabriel Garcia Marquez, saudara nak pergi lagi magis yang tinggi macam Hujan Pagi karya Pak Samad. Nak faham daerah Zaini, saudara nak baca Haruka Murakami. Tentang novel-novel Haruka Murakami tu. Sebelum saudara sampai level tu baca basic tu. Sebab di dunia sekarang orang akan pergi magis yang level yang orang kata sold out adalah Murakami, Haruki Murakami. Ada daripada Jepun yang menulis dalam bahasa Inggeris. Kita ada Gabriel Garcia Marquez yang menulis dalam bahasa Sepanyol Mexico, diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Kita ada lokal Pak Samad yang menulis Hujan Pagi dan Daerah Zaini dalam bahasa Melayu. Sebelum saudara main game tu, baca dulu sebab ni cerpen pendek-pendek je. Saudara rasa masuk je, esok juga masuk Amazon. Order Murakami. Order Haruki Murakami. Ni pun ada sastrawan negara Anwar Ridwan pun ada dalam ni. Ada beberapa nama yang kira orang kenal lah kalau pun Malaysia punya cerpen kan. Ni dah berapa ni dah yang kita kata soft? Campur semua almost 40. Okey, kita aim 100 malam ni campur kedua-dua tuan-tuan supaya kita boleh generate tunai bagi membolehkan struktur kewangan dan juga struktur pemasaran Caterpillar disusun semula. Betul benar. Kalau depa tak beli buku malam ni, saya tak ada peluang tulis buku dan terbitkan buku sebab duduk dalam list kan. Sebab saya duduk ada di dalam list tu. Apabila depa bungkus, orang tak beli, siapa nak lagi nak panggil? Nak panggil pasal ni barang kabel dah. Barang kabel dah pasang. Tu dia kata apa? Ni John, dulu makan modal tak balik modal dia. Ni hang nak main makan modal dia. Tak beli. Jadi anda kena beli lah tuan-tuan. Saya akan pergi kepada Tia Aleside untuk saudara nikmati puisi dia. Dia sebab saya kenal ni orang ni secara individu, separuh guru pada saya sebab dulu bila dia turun ke pasar seni, rakan teh yang paling dia sayangi adalah saya kerana saya lah orang yang akan duduk di depan dia untuk bercakap dengan dia. Dan kalau saya bercakap dengan dia ni, dia kalau hari Sabtu tuan-tuan dia akan keluar 11 pagi dengan Datsun 120Y dia tu. Dia pergi ke Central Market. Kemudian daripada Central Market tu tuan-tuan, dia akan naik teksi pergi ke Bangsa. Di sana ada satu kedai buku terpakai, dia akan beli buku berkajang-kajang. Kemudian dia akan balik singgah di Central Market dalam pukul 2 petang. Kami akan berbual sampai maghrib. Sebelum maghrib dia akan balik. Dibayangkanlah setiap Sabtu dan Ahad saya mempunyai masa 4 ke 5 jam setiap Sabtu dan Ahad bertemu dengan lelaki ini untuk mempelajari banyak benda, terutama tentang sastra kerana dia telah menjadi penulis mapan waktu saya kenal dia. Saya fikir kata saya dah pernah baca dulu saja dalam kumpulan ni. Saya nak pilih saudara nak tengok kata-kata yang indah lah sebab saya penyair-penyair yang masuk dalam kategori Pak Engku adalah dipanggil sebagai diction writer. Orang yang sangat berhati-hati dengan kata-kata yang dipilih, teliti. Dia bukan macam kita storytelling, kita nak cerita kita. Dia adalah diction writer. Kata-kata tu mesti tepat mewakili perkataan dia. Sebab dia kata dekat saya tu Zainal,
Dia kata, Zainal, kalau kamu menulis 2 perkataan, tak dapat boleh memberikan kat orang tu gambar, kamu adalah penyair yang gagal. 2 perkataan? 2 perkataan. Dulu dia ajar saya, gelas di dalam sinki. Dah ada gambar dah, gelas dalam sinki. Itu dah cukup dah, sepi, terbiar, orang tak peduli. Kadang-kadang gelas kalau orang peduli, orang ambil basuh. Jadi waktu tu dia ajar saya rasa, nak gambar sepi ni bukan macam Selamat, Sutera Malam kan. Dia ajar saya. Level memberi fotografi yang kemudiannya gambar tu bila lekat dekat kepala orang, gambar tu boleh menggambarkan nasib orang tu. Itu dalam kategori mudah, John, tapi kita dengar dah gagum. Betul. Gelas di dalam sinki. Cukup dah nak gambar. Gambar gelas dalam sinki ataupun gelas terbaring di dalam sinki. Gelas terbiar di dalam, lagi kuat. Jadi dia ajar saya. Tapi gelas dan sinki kena ada. Sebab gelas, sinki. Itu gambar yang akan lekat. Lepas tu pemanaan dia kata, jangan letaklah tu. Gelas terbiar di dalam sinki. Gelas tak terbasuh di dalam sinki. Aku gelas di dalam sinki. Dia ajar saya basic. Sejak tu tuan-tuan saya kata, tak susah jadi penyair. Itulah guru yang baik. Dia pertukaran ilmu ringkas tu kita dapat dah. Jadi sebab tu kalau kita tengok puisi-puisi dia, saya baca pada saudara. Ini yang tinggi lah, dia ajar saya yang basic ni. Saya baca tempat ni dia orang dah ambil yang terbaik daripada dia. Ini pemikul kampung. Ini kan baca tak tahu pemikul kampung, nak pikul kampung ni. Tetapi menggambarkan di mana pun orang tu pergi, diri dia tu adalah seorang kampung. Itu dipanggil pemikul kampung. Orang yang tidak dapat melupakan akar umbi dia. Sebab dia adalah seorang anak nelayan daripada Terengganu yang berjaya masuk ke maktab perguruan. Kemudiannya mengajar bahasa Inggeris. Maksudnya di kampung dia ni dia boleh kata Cik Alai Step adalah orang yang hebat. Satu yang saya tak boleh lupa sajak, tapi saya tak jumpa dalam kumpulan puisi mana, Baju Aero Pertama Ku. Dia cerita dalam sajak tu, dia kayuh basikal, dapat gaji daripada kampung dia tu, pergi ke pasar pagi dekat Kuala Terengganu, dapat beli kemeja Aero yang pertama. Tu saya sampai sekarang akan teringat. Bukan saya teringat tentang indah sajak tu, saya teringat kata orang dulu dapat pakai baju bandel Aero, jenama yang kayangan pada nama tu, guru besar yang pakai. Tapi bila cikgu sekolah, dia baru jadi cikgu, dia dapat pakai, dia rasa bangga. Saya akan cari nanti, iaitu puisi dia yang saya anggap paling indah untuk dibaca, iaitu Baju Aero Pertama Ku. Tapi yang ni adalah pemikul kampung, buat Abdul Ghani bin Ahmad. Dia memikul alam desa ke kota, hati-hati digantungnya alam itu di sudut hingar di Central Market. Ghani ni, Abang Ghani adalah pelukis cat air yang terkenal. Dia melukis di Central Market. Ghani ni bila maksudnya pemikul kampung ni, bagaimana seorang pelukis yang melukis dengan tinggal di bandar yang besar, tetapi hanya boleh melukis tentang dunia kampung. Jadi siapa yang collect lukisan watercolor terkenal, kalau saudara semak je, antara pelukis cat air yang terkenal di Malaysia adalah Abdul Ghani Ahmad, Abang Ghani ni. Jadi dia kenal Abang Ghani Central Market, maka ditulis bagaimana dia menghargai seorang pelukis yang walaupun datang ke bandar. Pada zaman tu orang datang bandar, semua nak lukis. Lukisan-lukisan yang fine art, abstrak lah, modern art semua. Tapi Ghani datang dengan cat air hanya melukis kampung. Itu yang dia bagi tribute pada zaman orang jadi pelukis, nak lukis benda pelik-pelik. Dia tetap bendang, sampan tepi sungai. Dan cat air dia adalah antara cat air yang terbaik. Saya fikir kalau orang collect cat air dia dalam saiz biasa pun sekarang boleh mencecah 3,000 atau 4,000. Kerana Ghani dikenali antara pelukis cat air yang terkenal. Abdul Ghani adalah bekas seorang komando yang kemudiannya menjadi pelukis penuh masa. Dihamparnya pagi bening menakung kampung, kampung menakung beberapa buah rumah, rumah dipagari ampaian sarat mengandung. Diciptanya gadis kecil menepuk bantal, bantal menampung beberapa lopak matahari, pada mulut jendela tenganga sepi. Diletaknya lumpur pada basikal berkarat yang tertambat di tunggul nangka mati, yang tertenggek beruk pemanjat kelapa. Sebab tu saya kata, baca boleh gambar. Sebab dia mengajar saya, kalau kita orang tu baca jadi sakit kepala, penat. Tapi kalau orang tu baca ada gambar cantik, dia kena fikir gambar tu, proses menghayati puisi menjadi lebih ringan. Kerana kita hantar kata-kata indah, gambar yang cantik. Jadi orang tak berkerut, orang mencari makna tu dalam suasana yang indah. Terus terbayang. Itu teknik dia. Guru yang hebat ni dia tak mengajar sampai betul-betul satu semester. Nak faham metafora sajak Melayu satu semester. Lepas tu exam anak murid duk main ni, bagilah kat saya B+. Dari C- nak dapat B+, saya ingat bodoh kalau lecturer tu.
Tu satu semester. Satu semester. Ni anak murid cerdik. A+. Okey. Kemudian akhirnya tu dia pelukis alam desa, hari-hari dihijaukannya alam itu di suatu sudut riuh di tengah kota. Ini tribute pada Abang Gani, seorang yang Pak T.L. saya anggap kata besar jasa dia kerana di tengah Kuala Lumpur dialah yang membekalkan kampung, memikul kampung untuk orang Kuala Lumpur tengok, mengingat balik kampung. Dan Abang Gani melukis pada tahun 80-an. Waktu orang lebih kagum pada lukisan-lukisan abstrak, fine art, lukisan-lukisan moden. Tapi Gani datang dengan imej orang kampung. Dan saya fikir kata sekarang, kalau sebab saya tahu value lukisan. Saya ingat kalau watercolour dia dalam saiz biasa pun, saya ingat 2 kaki kali 3 kaki boleh mencapai 3,000 ke 4,000 ringgit. Kalau yang bukan exhibition level, yang paint biasa saja. Tapi dia adalah pelukis watercolour. Mim, buat apa? Tuan-tuan, tulis lock tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak lock combo buah rambai yang banyak ni. Ataupun combo nak, tuan-tuan nak 58 Alhamdulillah. 58 sama ada saudara nak pilih yang saya kata tadi ni. John, mereka duk dengar hang menyanyi John. Lalu ni aku nak test hang. Sudah. Saya dulu baca puisi dulu. Okey. Dulu. Ni aku bagi dekat hang kumpulan puisi Rudi Mahmud. Ni aku minat orang ni John. Hang baca salah aku kelih topi hang. Hang baca hang ambil macam yang mana-mana. Audition. Audition. Untuk hantar pergi sayembara deklamasi puisi kebangsaan tahun depan. Saya duk harap itulah. Tak ada, hang tak boleh tengok. Hang kena angkat terus page tu, hang terus baca. Okey. John akan baca sebuah sajak daripada John akan baca sebuah sajak daripada puisi Bara Hujan Rudi Mahmud. Saya akan cuba sampaikan dengan penuh perasaan lah. Tajuk dia ialah Di Muka Kelir 2. Di Muka Kelir 2. Okey. Benih bencana telah merancang kenangan ke dasar bayang-bayangmu sendiri. Barangkali di muka kelir ini tiba-tiba saja kau dipilih untuk hidup berkali-kali. Setelah mati berulang-ulang. Beribu patah dewata telah membunuhmu. Kau cipta sengketa malam dengan bayang luka dan darah cahaya. Selagi pelita menyuluh, bayang akan menurut kehendakmu. Ya Allah, John. Menitik kencing John. Sayu tuan-tuan. Siapa rasa sayu? Up sayu. Ni bukan yang sana sini rancang. Berdosa. Ini. Siapa yang sayu? Up sayu. Sana sini berilmu, membaca. Kita buat lain punya. Aduh, John sebab John. Sedap kan? Sebab tu saya tak mau tulis mana. Batai semayang. Saya biasa baca di event puisi, balik main seorang, balik berdua. Tu je, tol lekat ke apa? Kadang-kadang saya tipu. Dia punya tu macam bulan buntang. Saya dia markah. Pada hati memang terus ramai. Itulah. Kena ajar lah. Tapi ni sebab Abang Non suruh. Sebab saya dah taubat dah lepas pada duk. Nampak di jalan ni tak ada cari makan ni. Menulis ni nampak tak boleh pergi ni. Kena berlaku dengan hantu juga. Orang boleh pergi hantu saya pun tukar lah. Tapi boleh lah. Saya memang minat. Okey, saya nak share dengan Abang Non tadi. Abang Non punya Tok Guru. Saya ada jumpa sikit tadi dia tulis ni. Sebab saya antara... Saya bagi tahu macam ni tuan-tuan. Hanya orang buta saja yang akan membaca sajak T.L. Said tanpa jatuh cinta pada. Betul. Saya nak baca lah. Ni John baru jumpa. John tak kenal apa satu ni John ni. Betul. Saya dia tak baru kenal. Tengok, dia baca, dia tahu. Walaupun saya tahu lirik yang dia tulis tu dalam cerita dalam lagu Roslan Madun tu. Lemak manis tu dia tulis kan. Dia tulis. Lepas tu berlenggang dia ke kota membawa. Pernah dengar lagu tu tak? Melenggang dia berjalan lirik-lirik selalu. Tu lirik Pak Ungku. Dia nyanyikan oleh Rahimah Rahim. Pahat tadi saya ada pahat tu. Bukan suap berapa atau pahat tu bagi saya. DIY. Dah. Jangan pilih. Aku cari ke depan. Macam dia 4 baris ya. 4 baris. Sebab Abang Non tadi nak buat kerja mudah ha. Bukan. Payment tinggi payment tak potong. Bukan, sebab Abang Non kata tadi dia ajak yang dalam perkataan tu mesti tak perlu banyak. Ni dia pemahat. Okey,
Okey, Abang Non. Saya adalah lapis baru. Tuan-tuan yang di rumah tu mungkin ada yang bayar Abang Non, bayar yang lebih sini daripada saya. Saya kira lapis muda lah. Yang lapis terakhir lah. Yang rasa masih lagi mencintai pegang buku ni. Lapis-lapis dalam 30-an tu dia masih lagi lapis tu lagi. Bawah daripada 30-an ni kita nampak dah daripada macam-macam option lain. Bukan kata mereka tak suka membaca. Tetapi daripada pelbagai option lain untuk membaca. Jadi kita tak boleh tuduh mereka pula. Saya dia bertanggung beli buku. Jadi, saya nak share dengan anda. Pada satu zaman, yang Abang Non kata tadi tu, Kuala Lumpur Book Festival. Pada ketika itu, saya antara salah seorang orang yang aktif baca puisi. Saya ada tulis koleksi cerpen. Jangan cari sekali pun, jangan pernah cari. Koleksi cerpen ke puisi saya tulis, jangan sekali pernah cari. Tapi ada lah zaman tu. Sebab zaman tu saya pakai kain batik baca puisi. Gila-gila Abang Non, art. Art saya. Dulu saya pergi lah Banglo Merah lah, apa rantai art lah, kepala. Dulu zaman tu. Tapi di zaman itu, dia duk tulis pop puisi. Antara nama yang ni saya boleh sebut, antara nama yang top pada ketika itu adalah Fin Jamal. Fin Jamal penyanyi sekarang. Fin Jamal ni dia tulis pop puisi lah, puisi-puisi yang pendek-pendek macam ni, ringkas dan lebih mewakili situasi dan apa dia rasa. So dia nak menyampaikan apa dia rasa. Apa yang menariknya, puisi-puisi itu pada ketika itu pop puisi ni digemari oleh anak muda sebab depa rasa represent jiwa depa yang memberontak, yang kira tak puas hati nak maki orang kan, apa-apa semua. Tapi apabila saya baca ni Pemahat. sikit je, saya boleh rasa impak yang sangat-sangat berlainan. Dia bukanlah mewakili kepada rasa dia, ketidakpuasan hati dia. Kebanyakan orang boleh ni, macam saya sendiri, saya tak runjuk orang lain, saya runjuk pada diri kita sendiri. Apabila orang nak bermula menulis puisi ni, antara salah satu jalan dia adalah untuk melahirkan rasa. Macam pemuisi-pemuisi ni, dia melahirkan rasa di setiap detik-detik dan momen hidup dia tu. Kayu basikal, panjat pokok, semua tu memberi dia rasa. Bukan pasal orang kecewa, putus cinta, tak dapat apa kita mau baru nak tulis. Kau sial. Dah siap. Puisi apa? Jangan tulis macam tu. Tu perasaan. Ambil tulis diary. Tu maksud saya. Tapi saya baca sikit. Kalau tulis kau sial, selamat jadi penyair. Hari-hari dimakinya aku, kau kucing-kucing. 2 hari satu buku. 2 hari satu buku. Yang buka ni jauh dah. Saya ambil sikit dah. Tahun 1975 Abang Non. 1975. Dia umur 26 tahun. Saya 26 tahun lagi tak masuk akal. Saya 34 lah ni pun tak tahu tulis macam ni. Tapi saya baca sikit. Hanya matamu bisa menembusi cahaya batu. Hanya hatimu bisa mengetahui rahsia kayu. Pemahat. Tukang pahat lah, dia tahu rahsia batu yang dia pahat. Bila yang kawan ni pergi duduk dengan orang pahat ni, pegang tangan dia ni, merasa ketuk ni. Makna kata Abang Non, nak meletakkan rasa di atas orang yang tengah buat kerja, melihat dengan mata orang yang melakukan sesuatu ni hebat. Ya. Jadi dia bagi ayat kalau ni. Kalau tadi dia cerita pasal pelukis apa ni Abang Gani. Abang Gani. Ni dia appreciate pada tukang buat batu nisan. Pemahat ni kalau kita tengok pemahat ni kecil, orang akan angkat ni terlalu kecil. Orang akan tengok kerja dia. Macam contoh orang kata, biasalah buat ni. Kita akan pandang macam tu, tapi dia memandang detail. Dia memandang melalui perspektif kehidupan. Macam mana relate-nya pekerjaan orang ini apabila diletakkan dalam kata-kata sangat-sangat mencerminkan macam mana tindak balas dia dan cara kehidupan dia tu dalam kata-kata. Benda tu kita tak boleh explain, kita boleh cerita. Aku pun terpana ayat ni. Sebab saya bagi saya dalam banyak saya baca tu bagi saya ini sikit tapi gambaran dia pun kuat. Hanya matamu bisa menembusi cahaya batu. Ini tukang yang pahat batu. Dalam konteks ni batu nisan lah. Jadi dia boleh baca, hanya mata tukang pahat tu saja yang akan dapat membaca, menembusi cahaya batu. Kepada tukang kayu tak di Terengganu, banyak orang buat tukang kayu. Dia kata hanya hatimu bisa mengetahui rahsia kayu. Maksudnya pokok tu tumbuh bila. Dia akan baca kayu ni keras. Tak boleh kepak tadi patah. Tapi kalau dibagi tahu kepada manusia pula, kita ni hidup, kita pun kena faham. Betul. Nak baca orang yang hati keras, kena ada ilmu. Baru bolehlah dapat ukir hati orang tu. Nak cari orang yang macam ni kayu pula, kena tahu jenis kayu dia. Maka dapatlah kita mengukir orang tu. Maksudnya ini hebat. Membaca dalam 2 falsafah. Hebat orang ni, hebat. Dan saya pun nak share jugalah. Ada satu yang, dia ada yang kelakar juga. Yang saya juga. Pendek juga. Tajuk dia Janggut. Pendek juga. Min dah lepas ke 75? Tuan-tuan turun lock tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan pilih combo Pak Engku, Rudi Mahmud dan juga 2 penyair muda ni RM80, ataupun tuan-tuan pilih combo lantai, iaitu dia belanja
8 buku RM100, 8 buku 200, dia belanja jadi 100. Saudara Lok, di bawah kempen kita malam ni adalah membantu satu daripada 5 lagi penerbit Melayu yang masih, penerbit muda yang masih ada, yang berjuang independen. Dia orang ni bukan geran-geran, bukan belakang pintu pakai kabel politik semua, tak ada. Bukan start-up kapital apa semua kan. Lepas tu, dia bantainya backfire. Tanya mereka. Jangan marah je. Tak boleh. Bagi 250,000 dia talahnya mesti keluar dompet mesti. Okey. Baca. Saya nak share ni. Tajuk dia janggut. Janggut adalah sejumput rumput yang tumbuh segar di dagu si botak. Ni dia kata kat saya. Dia sopa dia ketawa kat saya. Dia kena buka nampak rumput sejumput dekat dagu dia. Sebab kalau orang tu botak, memang itu dia nampak macam rumput subur. Saya tunjuk kat mana nak dia pun tak boleh tengok, kena beli buku dulu. Nak tengok kena beli buku. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mengetahui tentang Pak Engku, tuan-tuan log combo RM80. Sekarang saya akan ambil pula kumpulan cerita pendek yang saya mahir untuk bercakap mengenainya, iaitu koleksi cerpen-cerpen magis yang dikumpulkan oleh Yang Aneh Yang Magis, 20 cerpen pilihan. Ni 20 cerpen pilihan ni yang aneh yang magis ni. Dia ada Anal Bakis, Sastrawan Negara Anwar Ridwan, ada Dr. Fad Razi, ada Faisal Tehrani, ada Hafizah Izzahani, Jamadi Shah Osman, Khairil Idham, macam-macam semua ni. SM Zakir, Shah Kang, daripada Sarawak Roslan Jomel, daripada Sabah Rohani Mak Darin, Ridwan Saidi, banyak lagi lah. Ini antara buku yang saya saran saudara baca sebab sampai satu masa bila saudara, kan saudara ramai yang dah beli buku, sampai satu rasa saudara nak baca satu buku yang saudara rasa bacanya indah tapi sukar difahami. Jadi itu banyak saya baca Murakami ni berkali-kali. Saya sangat mengagumi Haruki Murakami, walaupun dalam tradisi Jepun saya membaca Yukio Mishima dan juga Yasubari Kawabata, senang faham. Yukio Mishima dengan Yasubari Kawabata kita senang faham, novel-novel klasik Jepun yang biasa. Tapi Murakami sangat sukar difahami. Seperti dia menulis manusia kucing pemakan manusia. Nak faham dah satu berkali-kali baca. Ataupun cerpen terjemahan yang terkenal Saat Berpapasan dengan Wanita yang 100% Sempurna. Seronok cerita tu. Tapi untuk sampai ke level saudara baca Murakami, saudara hayati dulu cerpen-cerpen tempatan yang tak tiru Murakami. Tapi setiap negara akan ada pelahir magis dia. Okey. Ini saya bagi tahu dekat saudara. Ini antara yang best. Ini cerpen ni menang, saya tahu ni. Sebab tu dia menulis ni keluar dekat utusan, saya teks dia. Tahniah Wan, saya jangka cerpen yang akan menang hadiah sasar utusan. Dan kemudian pada tahun berikutnya diumumkan menang betul. Rumah Dr. Salgari. Rumah Dr. Salgari ni adalah latihan yang ditulis oleh penulis muda ni. Untuk memberi deskriptif saja. Bagaimana nak, sebab tu tuan-tuan kadang-kadang kan orang tanya dekat saya, pasal apa saya jual slot orang tak faham? Sebab dia tak boleh describe barang dia jual. Kadang-kadang orang bagi tahu dekat saya, kenapa saya cerita orang tak boleh faham? Kenapa saudara tak boleh describe bahan tu? Satu kelebihan description ni kita kena belajar adalah prosa. Boleh melatih saudara belajar describe. Dan Raja Describe selepas Pak Samad, inilah Raja baru. Budak ni muda lagi 30-an. Saya panggil selepas A. Samad Said, Raja Deskriptif baru adalah Wan Nur Azrik ni. Walaupun dia junior pada saya, hormat saya sangat tinggi. Dia peringkat dengan saya macam anak, tuan-tuan. Saya dah 54 dan saya rasa dia awal 30-an. Ini adalah salah seorang penulis pujaanku. Rumah Dr. Salgari, saya akan ambil bahagian-bahagian yang saudara tengok bagaimana deskripsi dilakukan oleh penulis yang hebat dari segi menghaluskan penyataan sesuatu lokasi. Bilik, 3 tingkat atas, 1 di bawah tangga. Perpustakaan, ruang makan dengan meja mahagoni panjang. Arkib berisi barang-barang eksotik yang aneh. Menara astrologi di bahagian loteng dan stor belakang serta gubuk untuk orang gaji tinggal. Itu dia describe rumah. Dalam perkataan yang ringkas je. Sebab cerpen dia tak boleh cerita ni tuan-tuan. Banyak-banyak. Tapi di situ dah cukup lengkap untuk menceritakan rumah Dr. Salgari. Dalam satu para aja kita tak tahu rumah Dr. Salgari ni bilik 3 di tingkat atas. 1 bilik lagi bawah tangga. Dia ada perpustakaan. Dia ada ruang makan dengan meja mahagoni panjang. Lepas tu dia ada arkib, ada barang-barang eksotik. Lepas tu dia ada menara astrologi. Sebab dia Dr. Salgari dalam cerita ni adalah seorang pakar astrologi yang mengkaji bulan dan bintang.
Kemudian dia bagi tahu menara astrologi di bahagian loteng. Kita baca bayangkan rumah dia kat loteng tu dia letak dia punya menara teropong tu. Dan store belakang rumah untuk gubuk tinggal orang gaji. Tu saya cerita tentang bagaimana cerpen ni daripada saudara baca untuk saudara belajar describe. Kerana salah satu kelemahan deskripsi dalam pertuturan anak kita yang dipanggil sebagai vocabulary dan juga keupayaan verbal. Kerana anak-anak tidak dilatih membaca untuk membolehkan penguasaan vocabulary, perkataan. Bila dia tak mempunyai penguasaan vocab yang kuat dan susunan vocab yang kuat, anak-anak kita tak akan dapat menyusun kata-kata verbal yang baik. Itu saya kata kenapa membaca ni penting, tuan-tuan. Bukan untuk anak kita jadi penulis. Bukan untuk anak kita memahami novel, pergi sana boleh cerita novel, tidak. Dia adalah latihan akal supaya anak kita dapat melihat bagaimana vocab yang dia baca membentuk neutron dalam minda dia, bagaimana kata-kata itu disusun dengan baik dalam penceritaan. Lama-lama kata-kata, sistem pembacaan itu sendiri akan membentuk sistem penuturannya. Jadi beli, baca. Kalau saudara berumur macam saya pun masih lagi tak lewat untuk membaiki sistem vocab dan juga verbal. Okey. Ada beberapa orang penulis ni selain daripada Abang Non lah. Nama aku tak sebut Ada selain daripada tu ada 2 orang penulis yang kat sini ni. Yang memang saya pernah baca buku dia pada seminar penulisan Nepal lah. Antaranya Dr. Faizal Tehrani. Saya baca Menikah Kalbu tu. Lepas tu Ridwan Saidi saya baca a few. Mount Topia dari studio Gemini. Ya, dia jenis generasi kau. Generasi tu betul. Dia generasi apa dia? 73 set A dan B. Kita mengejar lagi 27 set untuk mencukupkan 100 set tempahan malam ni. Saudara tolong. Ini harus milik lah Abang Non. Yang dalam geng-geng yang misteri. Combo 800 itu saya rasa buku ni, buku kucing tu, 2-3 buku tu dah cover sangat dah. Hamai tu lain cemen kita boleh macam misteri box lah. Kita tak tahu apa dalam tu. Macam kita main telok tu, boleh 5 pusing telok. Bukan tahu dapat apa. Tapi ni kita dah siap bagi cerita di dalam macam mana apa semua. At least kita tahu ada sikit 73 tuan-tuan. Saya merayu tuan-tuan untuk turun log bagi mencapai 100. Kita hanya perlu 27 lagi log. Saya akan tanya dekat ni pula tentang aku nak tanya macam jangan anggap soalan kubur ni. Soalan biasa atas dunia. Apa azab sang jadi penerbit? Saya faham cabaran dia. Kita nak tahu cabaran dia sampai boleh jadi 5 orang yang tinggal ni. Lepas tu orang membaca dah mula kurang. Rasanya sebab buku ni dia bukan yang macam kalau jual makanan jual dapat duit tu dapat untuk kita untung kan. Buku ni kita cetak banyak sekali tapi untung itu lambat sebab dia punya yelah buku tu time frame dia tu nak lepas buku tu sama contoh cerita 1000 kan. Mungkin awal-awal tu dapat jual 200, 300, 400 tapi nak sampai habiskan semua stok tu mungkin ambil masa dalam 4-5 tahun. Dia bukan macam dia dah maksudnya mungkin sampai 4-5 tahun. Macam itulah. Mungkin tu maksudnya bergantung pada judul lah. Berdasarkan judul. Tapi kebiasaan tu berlaku lah. Mungkin ialah 2-3 tahun tu itulah normal lah. Lambakan dia. Saya sebut 1000. Bagi saya 6 bulan pun dah lama. Kalau dia sebut lebih 2 tahun maksudnya keperlahanan pembelian tu sangat kuat. Ialah bergantung pada semua jugalah ke pemasaran, aspek pemasaran dan sebagainya. Semua tu financial dan semua tu Covid lagi lah turun terjejas. Jadi saya rasa macam itulah kalau macam saya kata lah kalau jual barang-barang apa semua terus dapat kan. Makanan memang kena habis hari tu. Kita orang jual bandar senang bayar lepas tu jual cash. Buku ni memang kita spend banyak, mula-mula kita spend banyak. Tapi untuk habiskan stok tu mungkin ambil masa yang bergantung. Model dia bukan patah balik dalam tu lah, ambil masa. Itulah saya rasa cabaran dia. Siapa nak pergi bisnes yang sebab tu funder tak nak kalau funder tanya kalau aku bagi 100,000 bila boleh dapat balik? Kita akan kata payback bolehlah dalam 6,000 sebulan. Jadi funder tu 100,000 6,000 sebulan. Tak apalah. Dia kata murah habis. Baik aku main duit kutu. Dia kata. Dia pergi boh dekat berapa simpanan tetap pun dia kata campur 6%. 6% lah. Dia kata lepas 6 bulan RM318,000. Itu salah satu cabaran. Tentang penulis berkualiti ramai budak-budak muda sebab aku terbit banyak yang muda yang dalam combo Abang Rudi yang saya kenal. Yang dua ni saya tak biasa. Ini sebab kami buat sayembara puisi dan dah 2 kali dah buat sayembara puisi. Jadi yang ni daripada sayembara kedua yang kita buat sebelum betul-betul sebelum PKP kita umum sebelum PKP. Tahun 2020 ada manuskrip yang macam kira macam senarai pendek lah. Dia tak yang menang dia menang, yang senarai pendek tu kita simpan, kita rasa macam ni boleh terbit ni. Kita polish lah, maksud kita cakap ke dia okey ni ada benda-benda yang kita rasa tak sesuai ataupun kita rasa boleh tambah, kita minta lah dia ubah sikit, tambah sikit. Jadi adalah dia dua yang manuskrip ni. Yang saya kata ni apa Abdullah Husaini. Abdullah Husaini ni dengan Hidayah Eti Tarmizi. Dia satu bagus kata Pilar tuan-tuan.
Kalau saya lah sekalipun berada, tuan-tuan, saya takkan berani terbit. Sebab saya kata, macam mana saya nak jual budak yang tak ada nama? Betul. Sebab saya ni totok fikir tentang spend and income. Betul lah sastra ni tak berkembang kalau ada orang macam saya. Pasal saya kena spend income. Kena balik lah. Bagus kata Pilar tu, dia memilih sebab dia tahu kata dia boleh jual buku T. Alias Taib. Sambil itu untung buku tu support pula budak-budak muda menulis. Kita nak orang muda kenal puisi dan baca puisi lah. Kita punya target dia. Dan juga kita nak orang-orang baru ni, sebab kalau tak ada orang baru ni nanti macam mana kita nak matilah kan. Jadi kita nak teruskan macam itulah. Berapa umur Abdullah Husaini? 30-an juga, 33 macam itulah. Kalau yang Hidayah pun sama juga saya rasa lebih kurang lah. Ini adalah penulis yang muda. Generasi kita lah. Abang Non, sebab tu saya rasa Abang Non, generasi yang tertinggal yang menulis pada ketika ini, yang masih aktif, yang boleh menyampaikan, menyumbangkan karya, adalah generasi saya yang last ni. 30-an. Okey. 30-an ni. Tapi yang lekat minum ayak tu. Dah lah makan sembang bongkak pula telan ayak tu. Tu kawan selamat selalu aku nak kata jangan sembang lama dengan dia. Mai hai untuk sembang lama dapat penyakit dia. Bukan. Sebab apa Abang Non? Saya lihat macam ni sebab satu experience lah. Sebab contoh di usia yang jangan kira dengan T. Alias Taib. 26 tahun dah tulis pemahat tu dah dahsyat gila-gila, jangan kira dengan dia. Tapi orang kata generasi sekarang ni yang betul-betul ada keberanian ke arah sastra. Sebab apa generasi ni yang pergi sekolah ada lagi subjek sastra, kelas sastra, stream apa benda semua ni. Sebab apa generasi ni lah, generasi yang orang kata yang lani ni, yang mereka ada peluang untuk berkongsi ni. Jadi untuk anda kat luar sana, selain daripada ni, bagi saya ini adalah satu peluang. Sebab apa? Dalam buku Kata Pilar ni kita dapat tengok penulisan orang lama. Which is orang yang berpengalaman, macam mana ayat penulisan orang lama dengan macam mana ayat penulisan buah baru. Belum ayat ni. Buah orang baru. Sebab apa dekat situ lah. Kalau kita contoh, kalau kita betul-betul tak pernah baca puisi, kita ambil terus hak baru punya, kita akan dapat satu side. Kita akan rasa inilah reference dia. Inilah penanda aras dia. Tapi apabila dia main sekali dengan T. Alias Taib tadi, combo. Dia main combo tu, dia cakap, orang lama tulis. Tengok benda macam ni. 60s, 70s, 80s, 90s. Yes. Ni yang budak 2010-an. So itulah yang saya boleh kongsikan. Sebab apa? Kalau saya tanya abang sendirilah kan. Abang sendiri yang jaga tempat buku. Rata-rata orang yang Amboi nak dapat terbit buku abang tu Rasdan nama dia. Saya orang hormat. Okey Rasdan. Kan rata-rata orang hormat. Ada tak yang muda? Yang macam belasan tahun ke? Kalau belasan Karim 20-an, belasan tak ada. Mana tahu kau ada lagi di usia yang muda. 22, 23 macam itulah. Karim waktu dia terbitkan buku Karim sangat indah. Karim masa tu menulis Nocturna. Saya anggap generasi baru ni saya anggap dua kumpulan puisi yang sangat hebat. Satu Senandika. Satu adalah pembukaan. Dondang pembukaan. Yang dimenang hadiah tu ditulis oleh Luffy Ishak. Itu saya anggap kata mencapai tahap kalaupun tidak jauh lah nak cerita pasal Rumi, tetapi mencapai tahap ada orang yang memahami. Ini saya buat puisi sufi. Yang kedua tu saya rasa adalah Karim Nocturna. Dia orang terbitkan juga, Kata Pilar terbitkan juga Nocturna. Dahsyat, dia daripada usia 21-22 tahun Karim boleh menulis puisi yang sedemikian. Saya anggap luar biasa. Jadi untuk orang-orang muda ni Abang Non, mereka ada bakat yang macam ni. Buku ni dihasilkan, ambil lagi risiko orang-orang yang menerbitkan ni, ambil orang muda untuk tulis. Jadi sekarang tanggungjawab anda. Sebab mereka dah buat tanggungjawab mereka. Yang terbaik untuk memastikan buku tidak mati. Ilmu, cara untuk menyampaikan dengan cara macam ni lah cara kita. Bukan kata ilmu ada satu cara je, macam-macam ada cara. Tapi mereka, bagi kami, orang yang suka membaca, orang yang pegang buku seronok, yang dapat buku pun seronok ni, kita mesti rasa sedikit sebanyak terpanggil untuk mempertahankan lagi lah. Apa yang kita tengok daripada kecil, apa yang kita pegang. Tapi kita nak orang-orang kat luar sana untuk sama-sama rasa experience ni. Sebab apa, dengan masa yang sama juga kita nak tolong penerbit muda. Ayat dia. Penerbit muda. Cuba fikir. Hak tua lari habis lah. Hak tua bawa duit pergi minta kontrak kelas back ni dia tolak ni. Bagi saya nombor 27 tu ni. Kita nombor 27 dah. Banyak duit dah. Tua serik dah terbit buku ni. Terbit buku dah. Sebab dia banyak kali dah mana. Dia pun sebab arkitek. Dia dah suruh pasak apa semua. Tu dia tak rebah. Yang lain semua dah tukar kerjaya. Tapi okeylah sebab apa masih ada. Masih ada. Kita nak janji ada. Tapi kalau anda tak beli hari ni,
Tak ada orang lord, gentleman ke apa dia panggil apa lord tak saya. Gentleman lock consider soul. Hari ni kita panggil sporting law. Sporting law. Jangan sampai kita force sampai kena beli ni apa tak mau lah. Ada. Depa tak kena beli lagi. Sebab apa? Depa kena beli lepas sat lagi ni. Sebab kalau tak cukup depa kena beli. Kalau tidak saya tak tulis buku tuan-tuan. Saya nak lah sekali Abang Nos sebelum main. Yalah kalau dah hang main promote pemalang, kalau menulis 2 kali malang. Ni Abang Nos, kalau nak ikut saya punya reputasi setakat dia mempromosikan buku ni selayaknya kena ada satu buku. At least lah dalam 25 muka surat tak apa dah. Tak apa. Yang cerita pun ada buku. Boleh lepas ni. Nampak? Abang Nos at least ada buku magic dia. Kita duk cakap elok dia cakap buku tak ada. Aku 15 buku John. Dia. Tu satu yang jual malam ni 15 buku dah. Abang Nos nak ambil tak ada. Cuma tak pernah stream buku saya sendiri. Saya stream buku orang je. Jadi kita nak minta kat anda contoh selain daripada tu kok-kok yang tengok ni berminat nak ada tempat nak menulis. Nampak? Kita boleh offer juga, boleh menghubungi Brother Rashdan kita. Kok-kok ada satu macam yang puisi. Jangan yang nak buat album. 87 set kita hanya perlu lagi 13 tentang sokongan. 13. Tuan-tuan di rumah jangan fikir apa. Kita ada masa lebih kurang dalam 10 minit lagi untuk dapat 13 lot. John, dengan menggunakan segala awak-awak hang tak nampak ni, segala hang punya polong, hantu raya, jembalang, jin tanah, sang kuriang semua ni, cari 13 lagi John. 13. Tuan-tuan di rumah saya penat bercakap dah pasal buku ni. Tapi saya nak bagi tahu kat ni, depa mungkin tak tahu buku-buku yang dapat dalam 8 tu. Kita bagi tahu. Satu kita dah bagi tahu dah, Kitab Para Kucing. Dalam dia ada ilustrasi kucing. Ini dalam banyak-banyak buku ni, antara buku yang paling menarik yang saya dapat sempat tengok dalam masa saat ni adalah 2 buku ni. Satu yang sebab ada beberapa penulis yang saya kenali dan cerita dia ringan. Cerpen dia ringan dan tak berat dan still boleh fikir juga. Selain pada tu kita ada drama Wonder Emak. Pasal suri rumah lah. Pasal suri rumah cerita dia. Macam seorang emak bukan hanya menguruskan hal ehwal rumah tangga dan anak-anak. Emak boleh menjadi motivator. Emak boleh memberi ceramah seperti seorang ustazah. Kita sedia maklum, emak boleh menakutkan tu. Kalau daripada pengalaman aku besar menakutkan. Tapi orang ni bila mak aku dah 81, dia dah tak banyak cakap, rasa rindu. Bila pergi kan, rasa macam nak menangis sebab dia tak cakap macam mak tak suka kita. Makilah saya, dengan getah ayak dia bagi apa semua kan. Tapi tengok senyum ya, kita akan rindu mak kita yang dulu, yang garang, yang bebel. Ni, ayat lah yang saya suka. Bersediakah anda menjadi seorang wonder mak? Mana kata untuk mak-mak yang rasa hidup dia dah habis dah, dia dapat lah. Baca buku ni, ambil cerita sumber. Penulis dia ni bukan je suri rumah je, dia buat aktivisme juga. Maksudnya dia pergi buat projek beg sekolah, pergi sumbangkan beg sekolah pada murid-murid yang kira kurang berkemampuan. Sawah Salih ni dia dah berapa tahun dah buat projek beg sekolah ni. Mak tu maksudnya menjaga keluarga pun dia lakukan dengan penuh bersemangat, membantu masyarakat pun dia buat dengan penuh bersemangat. Dan cerita menarik juga dalam buku ni sebab anak-anak dia ni ada kira keperluan khas macam apa? Autism lah. Saya tak ingat lah ada diagnosis dia, maksudnya ada beberapa diagnosis anak dia. Memang semua anak dia istimewa lah. Jadi dia cerita jugalah beberapa cerita tentang anak-anak dia, macam mana kesusahan dan mana cabaran lah. Dia tak anggap benda tu sebagai kesusahan. Dia anggap benda tu sebagai macam kira cabaran. Benda yang dia kena lalui tapi dia kuat lah. So nak belajar macam-macam lah dengan dia. Dia memang kira saya memang kenal dia personally, saya memang kagum lah dengan ni. Untuk anda yang ada di rumah, kalau mungkin kita ada anak autism yang kita stres, kalau kita rasa masa kita tak cukup, kalau kita nak buat kerja, ada orang dah berjaya buktikan. Dia dah jadi aktivis dengan tolong orang. Dengan masa yang lama dia dah jaga anak lagi. 4 anak dia istimewa semua. 4 Abang Non, bukan semua satu. lelaki. Jangan jeri. Aduh. 4 sorry Abang Non. 4 banyak Abang Non. Satu pun kita tak tahu nak kepala ekor lah. Aku satu pun tak apa nak boleh kontrol. Tu profesor tu. Gerak biasa-biasa tak tahu. Peruah pun kita tak boleh nak kontrol. Okey, so kita ada Wonder Mak. Next kita ada Awas Jurutera di Hadapan. Ni cerita dia ada pasal engineer lah. Para engineer menulis pengalaman. Sebab kita bukan doktor je, engineer pun ada tulis juga pasal pengalaman. Profesional Ini baguslah untuk bagi motivasi ke anak-anak anda mengetahui kehidupan doktor, kehidupan engineer. Nak suruh jadi engineer kena baca dululah. Saya jumpa benda seronok. Contoh di dalam ni, dia ada ni 6 tip keselamatan di rumah dan pejabat. So dia bagi tips pula sebenarnya. Contohnya, pastikan laluan keluar dapat dibuka. So makna kata ini adalah SOP untuk seorang untuk engineer. Untuk dia kena tahu.
Weh, ni bagus ni kalau nak berlakon drama ke apa. Kau nak ambil cerita tu di sini. Engineer Tidaklah engineer pergi di tempat. Bawa suit. Bawa suit, duduk kat restoran. Halo, macam mana projek 29 bilion kita tu? Kita Abang dah selesai ke gaji 15,000 pekerja? Tak pernah lah tak pernah ada masalah lah sebenarnya. Kalau masalah, company lain dengki. Dia tak ada lah macam barang tak hantar ke apa, tak ada. Ni, pergi di site Abang Non. Tak pernah orang buat pakai suit congek depan. Tak boleh lah. Teraduk perut Indonesia dia terkoyak perut dia. Dengan main pakai tie, dengan pakai jam mahal, dengan perfume ni. Henti sat lah, bacalah buku ni. Bagi faham. Bagi faham, ikut tengok. Duduk tangkai. Macam mana betul-betul tentang jalan raya padang. Macam pula ada juga yang kerja pensyarah, maksudnya dia ajar engineering lah, tapi maksudnya bukan saja engineer yang pure engineer. Tapi dia punya keseluruhan cerita berkisar. Cerita pasal kejuruteraan. Aku baru tahu. Sebab kita kena tanya dah. Kita baca kita tukar kerjaya jadi engineer belakang ni kan. Itulah, boleh bohong dah. Kita pandai pada cerita. Kira ini ada juga. Ini saya rasa ramai orang suka ni, cerita seram. Tadi hantu-hantu tadi. Boleh lah. Awal tak bawa keluar awal. Kita nak bagi habis 13 lah nak. Kita nak bagi habis. Ada dua. Ada dua. Kita nak bagi habis 13. Kita bawa keluar. Saya tahu anda memang tunggu barang ni. Barang ni mesti naik. Di mana ada saya, di situ ada hantu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bertuah lah untuk anda yang beli malam ni. Combo 800 ni. Combo 800. Shift tengah malam. Cerita-cerita seram di hospital. Ni doktor. Ni banyak misi-misi lah sebenarnya. Dia orang terjaga malam-malam. Bukan John cerita, bukan dia cerita, saya cerita misi-misi yang berkhidmat. Nama benar, bukan nama pena. Menceritakan pengalaman mereka. Pengalaman seram tu. Ni saya kenal ada seorang di sini ni. Sinaga-naga. Mesti saya kenal lah. Oi, orang tua ni kemas. So, shift tengah malam merupakan cerita hantu, dan satu lagi adalah Misi Impossible. Pasal misi lah. Pasal misi bukan misi. Misi. Dia kena main Misi Impossible lah. Misi Impossible. Yang ni jadi anda kena dapatkan dua ni. Antara tajuk-tajuk dia John, hantu dia buat apa? Antara tajuk dia di dalam ni. Yang ni lagi banyak sikit lah cerita hantu. Yang tu campur-campur sikit. Takut gila. Bukan. Betul. Hilayan kecil. Saya Staff Nurse Ida Nardiel. Nama dia sedap. Bilik isolasi 10. Dahsyat. Jangan main-main lah. Dewan Bedah punya lokasi. Ini dia sound dia. Ni mesti dia sound kat tu. Hantu tu duk main pisau apa, bedah. Jangan main-main lah. Spatula tu apa kah? Yang ni? Dia cerita banyak kan. Yang saya ingat satu cerita dia pasal dia pergi, ada seorang pesakit ni duduk kat katil tu, dia tak boleh tidur. Dia mengadu lah, nurse saya tak boleh tidur lah katil ni. Lepas tu rupanya katil tu bantu. Tapi kisah ni kisah benar lah bang. Katil tu keras. Keras. Kalau pesakit duduk situ memang tak boleh tidur. Ada. Ni contoh tak ada sesuatu. Tak boleh main-main. Saya rasa cukup dah satu. Kau kata apa? Cerita hantu tak sampai 100 lagi. 96 4 orang ni. Hai, mana 4 dekat 4 orang jangan duk fikir lah 4 orang duk tanya hantu pula dah lagi. Ni dua ni. Ni apa non? Kulit dia cantik. Ni, tapi yang best dia bukan cerita rekat, dia adalah hasil yang terkumpul dari para jururawat dan pekerja hospital. Antaranya tu Ain Lutfi, Ana Rohani. Dia orang ni saya fikir bukan writer. Mereka adalah orang yang dah ada cerita seram. Dr. Fad minta hangpa tulis, nanti kami edit. Jadi cerita sumbernya benar. Suntingan dan penyusunan bahasa saja yang punya editor akan bantu. Jadi kalau saudara nak tahu keras-keras hospital ni, bacalah. 4 orang lagi untuk mencukupkan 100 yang kita sasarkan malam ni bagi membolehkan pulangan tunai antara RM7,000 ke RM8,000 kepada Caterpillar dengan jumlah anda lock tu supaya dapat membantu Caterpillar memodalkan seterusnya, terutama saya yakin tahun depan mungkin Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kembali. Bulan 2 jadi dia orang kalau bulan 2 kembali, sekarang dia orang dah kena print dah buku, dia orang dah kena ambil buku hantar kilang, dah kena sedia untuk masuk ke festival Pesta Buku. Kerana Pesta Buku kali ni saya rasa orang akan datang menderam sebab 2 tahun kita tak buat. Dia terus lock tuan-tuan untuk membantu penerbit Bumi Putera Muda daripada Caterpillar. Admin bagi tahu ada 96, nampak admin tengah catat lagi tu. Saya rasa kita akan capai 100 dalam masa 2 minit lagi. Terima kasih. Lagi satu ni, tengok nombor phone yang untuk dihubungi. Sagi leman lah, apa duk bagi tahu. Ni saya kata bilah lah, Kuala Bilah lah. Nama company pun dia tak tahu, dia lagi nak scam dia orang. Saya kata-kata je. Saya kata pirah. Rupanya company kata pilah. Saya kata pelak lah. Macam-macam. Betul nak scam orang.
Ni, cik tadi ada lock buku daripada syarikat saya kata Pelang. Kalau nak tipu. Ni nak bayar ke akaun saya. Nak tengok akaun. Nak, akaun Pelang. Weh, ni tak betul ni. Jangan. Scammer banyak. Jadi saudara save dia betul-betul nombor yang akan hubungi. Siapa yang akan hubungi kita punya pembeli ni? Nanti ada Encik Ahmad nama dia. Encik Ahmad. Saya ada lagu baru tau. Dia akan lepas sesi ni lah, masih mungkin kalau ada yang dah mula message ke, mungkin kita akan balas selepas ni. Lepas ni dia orang akan bagi jawapan dalam 24 jam. Tapi saudara yang lock dapat tu sebab benda ni unlimited. Berarti 100 naskah tu confirm lah dia boleh bagi. Tak ada masalah kata kalau stok masih ada, tak ada. Nasib pembeli buku ni, nasib orang yang terbit buku sekarang ni, stok mengada-ngada. Bukan stok lagi. Bukan selagi stok masih ada. Stok mengada-ngada punya banyak. Jadi bantu, tak bantu banyak pun sikit tuan-tuan. Saya di garasi ni lah yang saya dapat bantu. Iaitu menyediakan masa bawa John Bear dan hantu-hantunya. Takut saya nak balik bang ni. Takut saya nak balik dengan hantu-hantu banyak macam ni. Tapi kalau kau tak terbit buku lagi takut. Sebenarnya kalau malam ni tak stream lagi takut. Jamai apa? John. Apalah tu kan? Buku John bila? Buku John bila? Kau bangun pagi pula dekat lipstick kau, dekat mari kau tu, cermin. John Bear, dia tulis atas cermin. Esok saya call terus. Masuk toilet buku-buku ayam merah. Ni buku-buku di rumah ni buka sendiri ni mana ni. Main budak ni. Okey, Amy sampai dah 100? Alhamdulillah. Tuan-tuan yang mana nak lock selepas ni, tuan-tuan terus saja lock dengan pastikan ni gentleman lock tuan-tuan, jangan lock kerana ni spotting dan juga sebab ilmu ni tak boleh main-main lah, lock main-main lah. Ni buruk siku lagi. Tarik diri dia buruk. Saya cakap senang je, sebahagian kalau nak cerita pasal membaca, ya memang buku ni ada ilmu. Tapi saya faham condition struktur kewangan company ni. Kita kena bantu untuk membolehkan. Satu, saya tahu bila kalau mereka berjaya mendapat sokongan dan dia orang ada lebih kurang 20 judul baru untuk masuk Pesta Buku Kuala Lumpur. Saya fikir Februari nak buat kemungkinan mereka akan sukses. Kerana bila Pesta Buku Kuala Lumpur tu biasanya penerbit-penerbit seperti mereka boleh mendapat 30,000, 40,000 sale. Tapi malam ni dengan stream 1 jam setengah dengan John main lambat tak sampai sejam setengah ni. Kita baru sejam 15 minit, sejam 17 minit. Nak kena qada 13 minit ni. Tuan-tuan boleh lock 105. Tuan-tuan ada soalan daripada tanya apa? Rashidan dah kahwin, dia arkitek yang belum berkahwin tuan-tuan. Dia belum berkahwin solo, saudara boleh lock. Wanita, aku tahu dia pasal aku selalu Sabtu aku selalu ngopi dengan dia dulu. Wanita yang dia minati. Pertama, mestilah bertudung. Tu dia beritahu saya lah. Kena tudung, memakai tudung. Tak berkejaya tak apa. Tapi seorang yang boleh menguruskan, bantu dia mengurus perniagaan, tahu pasal akaun, tahu editing sikit-sikit. Soleha. Nama mestilah bermula dengan huruf S ataupun R. Jadi, tak kira kalau S tu macam Sufiah ke? Sufiah ataupun Nur Samsiah lepas dia. Ataupun ada panggilan dia lah. Ataupun nama dia Nur Nilam Sari, orang panggil Sari lepas dia. Jadi S. S. Ataupun R. Rokiah. Tak kira lah. Rokiah Wanda lepas lama lah. Ini Rokiah baru. Dia masih lagi solo. Tapi berharta tuan-tuan. Walaupun solo berharta. Sangat-sangat berharta. Iaitu buku-buku dia banyak dalam store. Sangat berharta. Harta dia ilmu tuan-tuan. Kertas yang tebal-tebal bukan wang tapi ilmu. Jadi 105 orang, mungkin dah naik 110. Ada lagi tak orang duk speed lock ujung-ujung ni? Tak ada dah. Ada lagi? 107. Okey, speed lock dah ni hang Yang set alias set. Sama, kita jalan dua sekali. Dua John hanya ambil tak bisa stream masuk stream jalan dua. Sebab dia tanya dia combine lock. Ada lock combo A, ada lock combo B. Kalau nak dua-dua boleh. Yang aku duk pelekor combo A, hang duk pelekor combo B. Saya pelekor combo B ni sebab saya nak bagi orang bubur di rak buku rumah tu. Bagi nampak banyak. Isu ni apa nak kes duk pelan naik. Andai kata masuk balik dalam rumah kena duduk balik. Kena kurung. Standby dah. Kali ni kita dah strict dah. Bukan kita tak doa. Kita tak doa. Worst case scenario. Kita kena berjaga-jaga untuk kita duk nampak dah. Bukan yang ni kalau saya kata tak jadi pun tak jadi kan. Kalau saya kata jadi pun
Ikutlah, belum tentu. Tetapi baik kita prepare, baik kita ready. Jadi tak jadi jangan kira. Duduk rumah pula. Waktu PKP seorang pula. Duduk bantai cerita hantu. Lawan. Aku tak baca. Kawan duduk selimut lah. Aku esok minum bila-bila free aku ajak minum kopi yang cerita semua cerita hantu. Tapi Abang Noh kena ingat cerita hantu ni di hospital. Mana kata duduk di rumah. Tak boleh dia bagi dah baca terbayang pun tak boleh lena. Hanya apa sunyi studio ni tau malam. Allah. Kosong di depan ni. Kadang-kadang nampak orang duduk berjual baju seorang-seorang. Aku tak live ni. Pukul 2 pagi. Baju duduk bergerak big je. Nampak melayang. Melayang macam ada orang. Nayang Abang Karim. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Kami dah mencapai 107 lot. Saya rasa mungkin 110 lot. Terima kasih John Bear kerana berlari daripada lokasi. Datang sini kepada nak lari pula ke lokasi. Demi ilmu. Terima kasih juga pada semualah. Terima kasih pada semua yang dah log. InsyaAllah nanti kami akan hubungi semualah yang kita dah yang log hari ini. Dan juga terima kasih juga pada Abang Zainal dan John sebab walaupun saya tahu kira last session lah buku kan, tapi terima kasih juga untuk peluang ni dan harapnya kita dapat sama-sama kongsi ilmu, kongsi manfaat, kongsi puisi, semua yang kami dah terbitkan ni untuk manfaat bersama. Bukanlah maksudnya kita shot sendiri tak. Memang kita nak sama-sama untuk bagi manfaat pada semua satu family, semua boleh baca, boleh dapat manfaatnya. Okey. InsyaAllah. Tengok ucapan orang luwih. Orang luwih macam mana bunyi dia. Kita dua kena pergi berburu ni. Kena nak bercakap tu orang Terengganu kata berjuruh. Dia sebab dia juruh macam ni lah dia tak boleh jual buku. Dah celaka tu. Betul. Betul. Jual kerja kita. Nak terbit kerja dia. Sebab tu dia cakap tak kena ada kolaborasi. Okey. Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 110 orang yang log malam ni. Kita jumpa pada sesi sale 15 minit daripada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih John Bear. Terima kasih Rashidan. Terima kasih.